ordinal data sebab dia ada order. Yang ni adalah skill lah, data skill. Yang ni pun data skill. Kita siap tu, kita pergi kepada data view. Okey, klik dekat data view. So sekarang ni kita dah ada dah 4, 1, 2, 3, 4, 5 kolom yang kita dah define jadi. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang ni, kita dah boleh key in data kita. So contohnya ID, ni orang yang pertama 1. Nama dia adalah Ali. Jantina dia 0. Education dia 2. Tinggi dia, katakan tinggi kita dalam sentimeter 172. Okey, responden saya yang kedua. Nama dia ialah siapa nama dia? Fatimah. Jantina dia 1. Education dia 3. Tinggi dia 125. Okey, so kita masuklah data-data kita. Okey, ini yang katanya dia bakar. Jantina apa kosong apa kan, tapi takkan kita tak ingat research kita. Okey, katakan awak tersalah tekan 3. Komputer masih lagi terima. Education, you ada 1, 2, 3 saja, you masukkan 1. Tinggi, katakan you tersalah, you lupa 1.78. Patutnya you kena masuk 1 kan, dia akan bagi by default. So kita buat 178 sebab kita tak ada decimal. Kalau kita setting decimal dia akan keluar. Okey, kata dah siap data kita. Okey, sekarang ni kalau kita nak tengok betul tak data ni, kita klik dekat sini, button 1 dan A ni. Bila kita klik, kalau yang betul, dia akan keluar apa yang kita dah define tadi. Tapi 3 ni sebab dia dah salah. Tapi itu kalau data kita sikit tak apa. Kalau data awak ada 500, takkan awak nak check 500 line ni? Juling mata awak. Jadi kita bagi komputer yang decide. Sama ada kita masuk salah ke, kita masuk betul. Boleh Okey, contoh contoh saya buka saya punya data. Semua data untuk exercise kita ada dalam saya punya Google Classroom. Okey, so cara katakanlah data, katalah saya nak buka data. Saya pergi dekat open. Saya pergi dekat data saya. Sorry. Last course, 1D class, data. Okey, saya ambil yang practice. Yang ni. Open dulu. So, okey, sekarang ini data saya dah ada data dah. Ini yang dah complete dah, saya dah buat. Dapat kan data saya? Boleh tengok tak data saya? Tak nampak. Tak nampak? Sekejap saya stop sekejap. Saya share balik. Okey. Share balik. Okey, nampak tak? Nampak ini data yang saya dah buat lah. Yang ni yang kita kena buat. Jadi saya ada survey form saya tadi. Saya ada 25 soalan. Saya dah define semua-semua sekali. So ini adalah names. Ini adalah numeric. Semua data saya adalah data nombor. Decimal, saya tak ada decimal. Ini adalah label yang saya kena labelkan. Dan ini adalah value yang saya kena buat. Dan saya punya kolom. Okay. Dan saya punya center. Dan ini adalah jenis data yang saya ada lah. Scale data everything. So saya dah define. Ni contoh yang ni. Kalau saya klik yang ni. Adalah one strongly disagree. Macam contoh yang sahabat kita tadi dia tanya. Setiap dia punya item tu yang ni adalah tak sama, so you kena define satu-satu lah. Kalau mana yang sama you boleh copy paste saja. Tapi kalau tak sama, macam contoh yang 8 ni tak sama dengan 3 ni lain, you kena tukarlah satu tu. So dah siap semua define, kita boleh masukkan data. Ini data yang saya dah siap dah. Saya ada 25 data. So saya dah masuk data saya dah siap dah. So bila dah siap data, kita jangan lupa tekan save. Yang ni gambar di skip. Is it okay? Okay, kejap saya buka gambar kejap. Ada soalan tak? Boleh untuk macam mana nak define? Macam mana nak enter data? Boleh doktor. Boleh senang je kan?
Okey. SPSS ni dia boleh kita boleh copy je data daripada Excel. Kita boleh copy saja data daripada Excel. So apa yang kita buat, contohnya saya ada Excel Sekejap saya stop siap sharing yang ni. Saya buka file Excel saya. Okey. Sekejap. Sekejap okeylah sebab dia kena tutup buka. Biasalah kan kita secara visual ni. Okey, inilah data Excel. Nampak tak data Excel saya ni? Nampak doktor. Okey, ini data saya. Nampak doktor. So, katakanlah kita nak minta tolong kawan kita, tolong key in sikit untuk kita. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita letak ni ID yang row yang pertama ni adalah susunan dia sama macam mana dalam SPSS kita. So ID A1, A2, A3. Ini untuk saya buat part A ada 5 soalan, ada 7 soalan, part B ada 5. Masuk. So dia orang masuk saja data kat sini. Jadi apa yang saya perlu buat ialah saya ambil dekat kolom yang kedua itu saya copy siapa data yang saya semua ada tu. Sekejap. Dia dah pergi sampai ke hujung. Pergi ke bawah, pergi ke kiri. Dah. Saya dah copy semua. Saya tekan Ctrl C. Maknanya saya dah Ctrl C. Saya pergi balik kepada saya punya SPSS tadi tu. Sekejap, saya pergi balik kepada saya punya SPSS. Okey, dah nampak SPSS saya kan? Okey, sekarang ni saya ada 26 data je. Jadi apa yang saya perlu buat? Saya klik dekat sambung dekat bawah ni, saya paste. Boleh tak? Oh, sorry. Sekejap. Okey. Saya paste. So data saya dah masuk banyak dah. So tadi saya ada 26 je kan? Sekarang ni saya ada lagi tambah lagi dah. Sampai 30. Dah 52. So sebenarnya data yang sama je. Yang ni saya copy lagi sekali aja. So yang ni sebab saya tak ada data ni, dia tak ada lah. Okey, boleh Senang je. Ini cara yang paling senang lah. Satu cara lagi, kita ada SPSS, kita ada Excel ni. SPSS ni kita boleh import data daripada lain. So dia boleh import data daripada database everything. Tapi kalau kita import direct daripada SPSS, kita kena define balik. Sebab bila kita dapat data guna Excel, lepas tu kita kena define balik kat sini. Semua data yang kita ada tu. Jadi saya nasihatkan ialah awak define dahulu, dah siap macam ni, pergi pada Excel, copy paste saja. Lagi senang, lagi cepat. Okey, so kita dah siap key in data. Kita dah ada data. Jadi kita dah siap step yang pertama. Ada soalan tak? Ya. Yup. Nak tanya, kalau dari Google Form boleh copy paste? Yes, Google Form. Satu lagi. Daripada Google Form. Selalunya dalam Google Form, kadang-kala yang awak dapat daripada Google Form adalah teks, betul kan? Kan? Okey, tapi kalau you nak buat Google Form, yang paling cantik ialah masa you setting dekat Google Form tu, data yang you capture ialah data nombor direct. You tak boleh convert lagi. Sebab contohnya macam ni kan. Contoh saya share satu. Sebab apa yang kita buat ialah daripada Google Form, Google Form kan dia masa kita download data tu dia akan bagi dalam bentuk Excel ataupun CSV. Dia akan bagi dalam bentuk Excel kan. So you kena buat tindakan yang sama lah, tapi dengan syarat dia sejak saya share saya punya Excel sekejap. Saya share sekejap Excel.
Dengan syarat dia, Excel awak tu tak ada teks. Maknanya contohnya kat sini kan, saya ni kan kalau you tengok B1 saya buat ni kan, part 3 ni kan strongly agree, disagree, everything. Apa yang you boleh buat ialah you tukar siap-siap dekat sini. Jadikan dia nombor. Sebab kalau awak masukkan teks dalam SPSS, SPSS tak erti apa benda tu. Sebab SPSS ni dia cuma kenal nombor saja. Dia tukar time dalam Excel lah, bukan kat dalam Google Form tu. Tulis Yes. Kalau you kena tukar dekat Excel. Tapi sebenarnya dalam Google Form you boleh buat tau. Masa kita setting tu, orang tu klik yang you capture ialah nombor direct. Boleh buat? Boleh buat. Boleh buat masa setting kat Google Form tu. Boleh Terima kasih. Okay. So sebenarnya kita boleh guna, katalah awak ada data teks kan. Awak boleh masuk direct kepada SPSS, tetapi awak kena buat satu proses, kita nak bagi data transform, data recode. You have to recode daripada teks jadi nombor. Tapi takut salah kan, kalau nombor tu dia ada space pun dia tak boleh recode. Dia ada sensitivity dia space. Jadi paling senang sekali ialah you tukar siap-siap dekat Excel, jadikan nombor, masukkan Excel, masuk kepada SPSS. Is okay? Okay. Boleh ya? Okay. Sekarang kita dah pergi kepada mana kita dah sampai step mana dah? Okay. Okay. So ini kita punya step, kita dah buat, kita dah masuk data semua sekali. Dah siap, kita save. Okay, macam juga saya kata, kita boleh import data. So daripada SPSS, daripada lain-lain pun kita boleh buat. Inilah dia punya features lah. Boleh ambil daripada Excel, everything. Okay. So ini contoh kita import data lah. Sebab kalau import data, kita kena define lain. Nanti, okay, saya tunjuk contoh. Bila saya import data daripada Excel, apa jadi? Tadi saya tunjuk contoh copy paste kan? Okay, saya tunjuk satu contoh. Okay, ini adalah saya punya okay, saya buka. Okay, sekejap saya buka yang file yang baru. New data. Okay, kosong. Ini kosong. So saya ada SPSS kosong. Sekejap, saya stop sharing. SPSS yang ini kosong. Okey. Okey, sekarang ni katakan awak data 100% daripada SPSS, awak masukkan data dalam Excel ataupun daripada Google Form jadi dalam bentuk Excel dan jadi nombor. You nak buka direct ataupun you nak import direct daripada guna SPSS, boleh. So pergi dekat file, kita open data. So dia akan tanya data kita nak ambil data daripada mana? Kita nak guna data Excel. So kita pergi kepada data kita letak kat mana data Excel kita. Contoh saya letak data Excel saya kat sini. Pergi kat sini, saya open. So dia akan keluar, dia akan tanya. Sebab Excel kita kan kita ada banyak sheet tu. So kita boleh pilih sheet mana yang data yang kita nak ambil. So dia boleh ambil satu sheet saja. Okay, kita klik OK. So bila kita klik OK, so data kita daripada Excel dah jadi masuk dalam SPSS. Tapi apa yang dia buat ialah, kalau dalam Excel tadi kan kita first row ni kita dah bagi nama-nama kita punya variable tu. Dia akan copy yang tu terus. Macam saya tadi kan, Excel saya dia copy terus. Tapi masalah dia bila kita import direct daripada Excel ataupun kita tak buat proses yang saya buat sebelum ni copy paste, kalau kita klik dekat variable view, dia tak ada balik, semua value tak ada. Label pun tak ada. So apa yang you perlu buat ialah you kena define balik dekat sini. So ini pun you kena setting balik semua sini. Jadi kalau saya selalunya saya buat siap-siap dekat SPSS, saya define siap-siap, saya copy paste daripada Excel. Okay, so itu adalah yang kita perlu tengok. Okay, so
Sehingga dalam slide saya ada tunjuk macam mana kita nak import lah. Import data. Okay, any question? Ada soalan tak? Adakah kita nak take 5? Nak teruskan ke? Nak rest kejap ke? Take 5, take 5. Take 5, okay good. Ayolah, mata duk tengok terkebir-kebir daripada tadi kan. Okay, take 5. 30 minit kena stop. Mata letih, mata letih. Betul. Bolehlah pergi buat kopi dulu ke. Oh ini first class dalam bulan puasa kan. Kalau kelas bukan bulan puasa boleh minum kopi kan. Kelas tu kita rest kejap 5 minit. Kita mula balik pukul 10. Sekarang ni jam saya pukul 10.38. Pukul 10.45 kita start balik Okey. Jumpa lagi pukul 10.45.